Ini fatwa yang keluar daripada Mufti Perak. Halal darah orang yang membuat demonstrasi untuk menggulingkan kerajaan. Okey. Baik, kita tengok tuan-tuan. Demonstrasi, perhimpunan rakyat. Okey. Berhimpunnya rakyat, apa tujuan dia? Sebelum kita meletakkan satu-satu hukum kepada satu-satu perkara yang berlaku, tuan-tuan kena tengok perkara itu dulu. Apa tujuan dia? Adakah betul untuk menggulingkan kerajaan ataupun sebaliknya? Apa yang saya tahu, saya bukan nak masuk mana-mana pihak. Apa yang saya tahu, perhimpunan tersebut untuk membantah kenaikan kos sara hidup, itu saja. Dengan berdemonstrasi tidak membawa apa-apa senjata. Kalau dibawa apa-apa senjata, parang ke, senapan ke, bom ke, dengan bukti yang jelas, bukti yang cukup, dan memang niat untuk menggugat kerajaan, menggulingkan kerajaan. Okay. Tuan-tuan didedahkan perkara ini berlaku di Mesir. Pergulingan kerajaan Profesor Dr. Mursi di Mesir sekarang berlaku di tempat kita. Adakah perkara itu sama ataupun tidak? Kita tengok tuan-tuan, mereka pergi dengan membawa spanduk menunjukkan di dalam hati mereka ketidakpuas hati berkaitan dengan urus takbir kerajaan yang menyebabkan kos sara hidup meningkat begitu tinggi sekarang. Tidak membawa apa-apa benda pun, hanya supaya untuk melihat, untuk memberitahu bahawa pemerintah melihat rakyat memberontak disebabkan kos sara hidup naik. Itu saja. Dan buruh ini yang disebutkan tadi pemberontak, memang niatnya dia ada kumpulan tertentu, ada mastermind dia, ada kepala dia, yang tidak ada tujuan lain dengan mengganggu gugat atau untuk menggulingkan kerajaan. Maka inilah yang disebut dalam kitab ini. Niat mereka ini untuk menyuarakan ketidakpuas hati disebabkan kenaikan kos sara hidup, tidak membawa apa-apa senjata, tangan kosong. Dan itukah yang dilabelkan sebagai pemberontak. Adakah kerajaan tergugat dengan perkara ini? Saya sebut kuliah Jumaat kita pada hari ini supaya manusia membuka minda, cuba fikir betul-betul, sehingga seorang mufti boleh mengeluarkan kenyataan yang memang boleh menyebabkan pertumpahan darah. Kalaulah berlaku ketika itu apa tuan-tuan? Ketika itu berlaku pertumpahan darah, ada berlaku pembunuhan disebabkan mengikut fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti tersebut, apa jadi? Boleh menyebabkan yang pertama. Yang keduanya, kenyataan tersebut boleh menyesatkan seluruh manusia. Sebab itu kita nak buat apa-apa perkara itu hendaklah bersandarkan kepada Al-Quran maupun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh main-main keluar kenyataan. Kena beristihad dengan ilmu yang kita belajar, nak keluar satu-satu kenyataan. Tetapi macam mana boleh keluar kenyataan tersebut? Walaupun kalau saya bercakap hari ini tuan-tuan nak labelkan ini unsur politik, saya telah jelaskan bahawa politik dengan agama tidak boleh dipisahkan. Sesiapa yang memisahkan antara politik dengan agama, mereka telah terpengaruh dengan ajaran Kristian, ajaran Yahudi yang membezakan antara agama dengan politik, dengan meletak